Akil Hakimi sebelum ni pernah jumpa ke cikgu? Pernah. Pernah kan? Cikgu macam Akil. Cikgu tak ada hari tu kan Akil kan? Okey, Akil ada hari tu. Okey, jadi kepada semua orang, cikgu dah nak mulakan dah. Kita untuk kelas kita pada minggu ni, kelas kita berjalan 2 jam sahaja sehari. Jadi kamu jangan risaulah. Tak boleh main ML ke, tak boleh main PUBG ke, tak boleh nak buat itu ini. Kita 2 jam je kelas kita. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera sebelum kita nak teruskan kepada kelas kita. Okey. Jadi, cikgu nak teruskan. Boleh ke ni cikgu nak teruskan ni? Nak dengar suara sikit. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Cakap boleh ramai-ramai lagi sekali. Cikgu nak teruskan. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi hari ni kepada semua orang, jangan risau, rakaman ni, kelas ni ada rakaman. Maksudnya setiap pengisian dalam kelas, cikgu akan hantarkan selepas habis kelas kita. Okey. Jadi, cikgu mulakan kepada kita punya kelas, cikgu mula share screen. Okey. Cikgu mula share screen dekat sini. Nak bagi kamu nampak sikit, nak tengok sikit laptop buruk cikgu. Kamu takkan nampak pun jenama laptop cikgu. Okey. Jadi dekat sini dah boleh nampak ke whiteboard cikgu? Okey. Dah boleh nampak Okey, ni hari ni kita boleh. Okey, bagus. Hari ni kita ada lebih kurang 95 orang. Okey. Jadi itu bukan isu. Itu bukan isu. Cikgu pernah ajar 100 lebih orang. Okey. Jadi untuk hari ni isu dia adalah pertama sekali kamu kena betulkan niat kamu yang kamu datang sini nak belajar. Jadi bila kita datang niat kita nak belajar, kita kena sedia untuk belajar. Kadang-kadang ilmu tu dah disampaikan, cuma kamu tak sedia untuk terima. Sebab apa? Salah satu sebabnya adalah sebab kita tak sedia untuk belajar. Bila tak sedia untuk belajar, kita tak sedia untuk terima ilmu. Jadi nak terima ilmu mudah macam mana? Yang pertama fokus. Yang kedua, salin apa yang cikgu tulis. Yang ketiga, kita pergi kepada buat latihan apa yang cikgu bagi. Jadi itulah dia apa yang kita nak buat ni. Okey, kejap ada kawan tengah nak masuk lagi. Cikgu kalau tengah mengajar, kadang-kadang dia jadi lama tengah nak masuk lagi Okey, jadi nampak tak whiteboard cikgu? Whiteboard cikgu warna apa ni? Putih. Okey, baik. Whiteboard cikgu warna putih. Jadi dekat sini Nampak. cikgu hitam. Cikgu ucapkan selamat datang kepada semua orang. Kamu akan jumpa cikgu selama 6 hari. Jadi sepanjang perjumpaan dengan cikgu, ikhlaskan diri untuk belajar. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada topik yang pertama, iaitu tentang topik kecerunan. Okey, siapa-siapa yang ada buku teks, dia ada extra advantage. Jadi dekat sini untuk yang kita nak belajar hari ni adalah bab 10 kecerunan garis lurus. Senang je. Okey, jadi bab 10 kita pergi kepada kecerunan garis lurus. Okey, kalau yang ambil English kecerunan ni dia panggil gradient. Kalau garis lurus ni kita panggil linear. Okey, jadi sekarang kita nak cari fokus kita adalah pada kecerunan. Apa tu kecerunan? Apa tu gradient? Dan cikgu pasti, cikgu yakin ramai yang juga dah belajar. Okey, jadi yang pertama sekali kita pergi kepada garis lurus. Apa ni garis lurus? Garis lurus adalah satu garisan yang tak boleh dalam keadaan bengkang bengkok. Dia mesti straight je. Dari mula dia diciptakan sampailah dia dihabiskan, dia mesti straight je. Jadi kalau kita tengok kat sini, oh ini garis lurus. Jadi garis lurus dekat sini yang kita nak belajar sekarang bukan garis lurus tu. Cumanya yang kita nak belajar tu ada pada garis lurus. Okey, mana kecerunan? Apa tu kecerunan? Okey, jadi kat sini cikgu tengah accept lagi.
Okey, apa tu yang dimaksudkan dengan kecerunan? Kecerunan adalah apabila dia dalam keadaan condong. Apa dia tu? Garis lurus yang condong. Garis lurus yang condong. Mesti condong tu apa? Condong tu nama lain dia bukan kedondong. Nama lain dia adalah sengit. Mesti dalam keadaan condong ataupun sengit. Jadi yang ini yang kita nak belajar ni. Bila dia dalam keadaan lurus, bila dia dalam keadaan condong, bila dia dalam keadaan sengit. Okey. Pertama sekali kamu kena faham apabila garis lurus, bila dia dalam keadaan betul-betul tegak dan bila dia dalam keadaan betul-betul condong, mengufuk ataupun sengit. Condong pula. Okey, ini kita panggil dia dalam keadaan tegak. Warna biru ni dia dalam keadaan tegak dan warna hijau ni dia dalam keadaan mengufuk. Okey. Jadi bila dia dalam keadaan tegak dan mengufuk, kamu kena ingat dia tiada kecerunan. Ini adalah situasi di mana dia adalah tiada kecerunan. Jadi dekat sini kecerunan. Kecerunan selalunya dalam matematik, kalau kamu nak tahu orang nak cari apa, kita wakilkan dia dengan huruf M. Kita wakilkan dia dengan huruf M. Jadi kecerunan tu kita wakilkan dengan huruf M. Contoh, sekarang kecerunan sama dengan M. Kita wakilkan dia dengan M. Jadi, bila dia betul-betul tegak, M dia, iaitu kecerunan dia, iaitu gradient dia, sama dengan kosong. Sama juga yang warna hijau. Bila dia dalam keadaan betul-betul mengufuk, maksudnya M dia, kecerunan dia, gradient dia pun sama dengan kosong. Jadi yang pertama sekali kamu kena buang dalam fikiran kamu dia yang tegak dengan yang mengufuk. Sebab apa? Yang tegak dan mengufuk bukan kita nak kira. Kita nak kira adalah tentang kecerunan. Jadi definisi untuk kecerunan. Kecerunan adalah apabila dia dalam keadaan sengit. Sengit macam mana? Sengit macam ni. Cikgu tunjuk. Okey, jadi dia sengit macam ni. Dia jadi macam tu. Okey, jadi bila dia sengit dekat sini, kita ada cara nak kira kecerunan dia. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Kita mula belajar. Oh, kecerunan tu adalah apabila dia dalam keadaan sengit. Okey. Jadi, alamak, ada kawan nak masuk lagi. Kejap semua. Okey, jadi bila dia sengit, kamu kena faham kecerunan ni ada nilai. Kecerunan ada nilai. Jadi ini tips dia, ini nota dia. Bila kita cakap tentang kecerunan, dia ada nilai. Okey, yang pertama sekali, cikgu pergi ke bawah sikit nota cikgu. Yang pertama sekali kita tengok kepada kecerunan yang dia jadi macam ni. Okey. Kedua, kita tengok pula yang garisan warna biru. Tengok kepada yang warna hitam. Bila cikgu nampak yang warna hitam, ada seorang orang lidi dekat sini. Kalau orang lidi tu cikgu letak dekat situ, dia daripada sini A nak pergi kepada B. Dia menaik ke menurun? Menaik. Menaik. Bila dia dalam keadaan menaik, maksudnya kecerunan dia positif. Jadi dekat sini kecerunan dia adalah dalam keadaan positif. Itu cara dia kita nak cari. Okey, sekarang cikgu letak pula orang warna biru, orang lidi dekat sini. Iaitu cikgu pergi kepada daripada sini C nak pergi kepada D. Orang lidi cikgu sekarang dekat C nak pergi kepada D, dia menaik ke menurun? Menurun. Okey, baik. Jadi bila dia dalam keadaan menurun, maksudnya kecerunan negatif. Kecerunan dalam keadaan negatif. Kecerunan tu maksudnya gradient. Jadi kita dah nampak dah. Bila dia dalam keadaan positif, bila dia dalam keadaan negatif. Dia dalam keadaan positif, bila kita letak ada seorang orang lidi,
pergi ke atas. Bila dia ke atas, dia menaik, maksudnya kecerunan dia positif. Kalau dia ke bawah, maksudnya kecerunan dia negatif. Okey. Jadi itu cara nak senang faham. Bila kecerunan dia positif dan bila kecerunan dia negatif. Habis dekat situ. Okey, kita fokus pula kepada nilai-nilai kecerunan. Kita fokus pula kepada nilai-nilai kecerunan untuk positif sahaja. Okey, jadi sekarang cikgu buat 3 benda. Kita fokus kepada bila dia dalam keadaan positif. Okey, kita tahu bila dia dalam keadaan positif, dia punya kecerunan adalah dalam keadaan menaik. Okey, betul dah. Kita dah boleh faham dah. Dia dalam keadaan menaik. Dan kamu kena nampak ni. Okey, dekat sini cikgu buat orang lidi, cikgu buat 3 lagi garisan kecerunan. Okey, jadi dekat sini kita pergi kepada kecerunan yang pertama, kecerunan yang kedua, kecerunan yang kedua dan kecerunan yang ketiga. Kenapa cikgu cakap kecerunan? Sebab kita fokus kepada garisan C pergi kepada D, dia sengit. Bila dia sengit, dia ada kecerunan. Kita fokus pula kepada E pergi kepada F. Dia sengit. Bila dia sengit, dia ada kecerunan. Sama juga G pergi kepada H. Dia sengit. Semua ni garis lurus dan semua dalam keadaan sengit. Jadi bila dia sengit, dia ada kecerunan. Sekarang, cikgu pergi pula kepada orang. Cikgu lukis seorang-seorang. C pergi kepada D, cikgu lukis orang dia. Lepas tu cikgu lukis orang dia. Cikgu lukis orang dia. Semua ni C nak pergi kepada D, dia menaik. Jadi dia positif. E nak pergi kepada F, dia dalam keadaan menaik. Kecerunan dia mesti positif juga. G pun sama, dia dalam keadaan menaik. Jadi dia positif juga. Itu bukan persoalan dia. Persoalan dia adalah kita nak faham mana lagi besar dan mana lagi kecil. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kecerunan mana yang paling tinggi? C, D, E, F, G, H. CD. CD. Okey. CD. Okey. Lepas CD, kita turun sikit nilai kecerunan. Antara E, F dengan G, H. Macam mana kita nak tahu E, F ke G, H? Mana lagi tinggi kecerunan dia? E, F ke G, H? E, F. Pandai. Jadi, bagus. Okey, jadi dekat sini, kita boleh tahu nilai kecerunan tu lagi tinggi. Ni nota cikgu. Nilai kecerunan makin besar. Nilai kecerunan makin besar apabila nilai sudut makin tinggi. Cikgu tak nampak pun sudut. Okey. Jadi cara nak baca nilai sudut dekat sini kamu tengok. Cikgu buat satu garisan dekat belah bawah ni. Cikgu hubungkan pada setiap ujung kita punya bukit. Okey. Jadi dekat sini sudut yang kita nak baca. Okey, ini sudut dia. Katakanlah cikgu jumpa ini besar. Jadi sudut dia cikgu letak 60 darjah. Makin kecil, cikgu letak 30 darjah. Makin kecil, cikgu letak 15 darjah. Jadi kamu kena faham. Nak faham nilai kecerunan dalam buku teks ni, nak faham nilai kecerunan dalam buku teks ni, kamu kena tengok dia punya nilai sudut. Sudut tu nak dapat kat mana? Ini sudut dia yang warna biru tu. Jadi itu cara dia kalau kita nak tengok dia dalam keadaan kecerunan mana lagi besar dan kecerunan mana lagi kecil. Jelas tak jelas? Nak dengar suara sikit. Jelas tak jelas? Jelas. Okey, bagus. Okey, kalau kita nak tengok kecerunan, lagi satu cara. Lagi satu cara. Kalau kamu tak faham lah sudut ni, tak nak tengok sudut ni, kamu buat orang. Ini nama dia Aiman. Tak tahulah ada Aiman ke tak. Aiman. Lepas tu cikgu letak ni nama dia Hadi. Lepas tu cikgu letak ini nama dia Faris. Okey, ada 3 orang nama. Okey, antara Aiman, Hadi dengan Faris, naik bukit ni, siapa yang lagi letih? Aiman. Aiman lagi letih. Jadi kita letak Aiman dekat sini. Lepas Aiman, antara Hadi dengan Faris, naik bukit ni, mana lagi letih? Hadi. Okey. Dan akhir sekali, Faris. Kalau kamu tak faham konsep sudut, kamu letak orang.
bila kamu nampak orang tu naik, dia punya naik, perjalanan dia lagi letih, maksudnya nilai kecerunan dia tinggi. Contohlah macam kamu pernah hiking tak? Tahu tak hiking tu apa? Okey, pernah hiking kan. Jadi bila kita tengok kita punya trek, kita tengok trek hiking kita. Aduh tingginya. Maksudnya kita cakap apa? Aduh cerunnya bukit ni. Jadi bila cerun kita letih. Jadi bila kita tak faham nilai konsep sudut tu, kita pergi kepada letak setiap orang. Letak orang. Orang ni kamu kena baca daripada kiri ke kanan. Garis lurus dia baca daripada kiri ke kanan. Okey, ini adalah apabila kecerunan dia bersifat positif. Jadi Aiman lagi letih. Lepas tu Hadi lagi letih. Lepas tu Faris relax je. Sebab apa? Sebab Faris dia mendata je. Tak tahulah ada ke tak nama Faris dalam ni. Okey, jelas ke semua untuk kecerunan positif? Lah. Okey, baik. Okey, sekarang kita pergi pula dekat belah bawah. Tadi kita pergi kepada kecerunan positif. Sekarang kita pergi kepada kecerunan bila dia dalam keadaan negatif. Okey, ingat orang yang kamu nak kena letak ni, orang ni yang kamu letak, jangan letak dekat kanan. Sebab pergerakan setiap orang, dia bergerak daripada kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Jadi kalau kita pergi kepada kecerunan negatif, orang tu duduk dekat kiri. Jadi kita letak orang dia kat sini. Jadi bila orang tu dekat kiri, maksudnya dia nak ke bawah. Jadi dia menurun. Bila dia menurun, maksudnya kecerunan tu dalam keadaan kecerunan negatif. Negatif M. Negative gradient. Okey, itulah maksud cikgu. Cikgu harap jelas. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi kepada dia punya jenis-jenis kecerunan. Yang ini dia ke bawah juga. Yang ini dia ke bawah juga. Yang ini pun dia ke bawah juga. Okey. Jadi tadi kita pergi kepada nilai dia positif. Sekarang kita nak faham bila nilai dia negatif macam mana. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Dekat sini cikgu ada tunjuk 3 garis lurus. Yang pertama A pergi kepada B, kemudian C pergi kepada D dan akhir sekali E pergi kepada F. Okey. Jadi dekat sini untuk kecerunan dalam keadaan negatif, orang tu sentiasa dalam keadaan menurun. Orang ni sentiasa dalam keadaan menurun. Orang ni sentiasa dalam keadaan menurun. Okey, maksudnya dia turun bukit tu. Jadi dekat sini A, B cikgu letak nama Gegel. Tadi dah Boboy. Okey, jadi dekat sini cikgu letak Zulfa. Zulfa. Tak tahulah ada ke tak Zulfa. Okey, ni kan first class. Okey, kemudian C ke D cikgu letak Amira. Tak tahulah ada ke tak Amira. Dan akhir sekali E kita letak Nelofa. Nelofa lah barulah Retis. Okey, jadi dekat sini kita tengok Zulfa, Amira, Nelofa semua menurun. Maksudnya kecerunan dia dalam keadaan negatif. Menurun. Tadi untuk Aiman, Hadi dengan Faris, kita dah pergi kepada menaik. Sekarang cikgu pergi kepada Gegel pula untuk turun tangga. Untuk turun bukit. Okey, jadi dekat sini untuk kecerunan negatif, nilai kecerunan. Nilai kecerunan. Okey, nilai kecerunan, cikgu nak kamu faham, nilai kecerunan dia bermain dengan sudut. Apabila nilai dia dalam keadaan negatif, cikgu ulang lagi sekali. Bila nilai dia berada dalam keadaan negatif, makin cerun. Apabila... Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Mana yang lagi cerun? AB ke, CD ke, EF? Okey, pandai. AB. AB lagi cerun daripada CD dengan EF. Okey, jadi dekat sini sudut dia macam mana? Makin cerun apabila sudut makin kecil. Sudut makin kecil. Cikgu confused lah makin kecil. Ada student cikgu confused. Makin kecil. Makin kecil ni maksudnya cikgu baca sudut dia daripada sini. Cikgu baca sudut dia daripada sini. Cikgu nampakkan dia punya sudut. Tapi untuk kelas dengan cikgu nak semua orang pakai sudut belah dalam.
Kenapa cikgu tunjuk ni? Sebab cikgu nak kamu pakai sudut belah dalam. Untuk kelas cikgu, kita pakai sudut belah dalam. Makin cerun apabila sudut makin makin apa? Apa ni? Dengar tak ni? Dengar ke? Dengar. Dengar, okey. Makin cerun apabila sudut tu makin kecil. Contoh, A pergi kepada B, cikgu letak dia 60 darjah. Kemudian C pergi kepada D, cikgu letak dia 30 darjah. Lepas tu E pergi kepada F, cikgu letak dia 15 darjah. Cikgu, tadi cikgu cakap dia makin kecil. Kenapa makin besar nilai kecerunan dia? Okey, tengok kat depan, cikgu akan terangkan. Kalau kamu buat satu garis lurus, berapa darjah semua? 180. 180. Tolong cikgu tekan kalkulator. Cikgu nak dapat sudut yang ni. 180 tolak 60 darjah dapat berapa? 120. 120 darjah. Okey, tolong cikgu untuk dapatkan yang ni. 180 tolak 30 dapat berapa? 150. 150. Okey, jadi tolong cikgu dekat sini. 180 tolak 15 darjah dapat berapa? 165. 165 darjah. Jadi yang cikgu maksudkan yang makin kecil adalah apabila cikgu terang ni sebab ada sekolah ajar lain-lain. Sudut makin cerun apabila sudut tu makin kecil. Makin kecil dekat sini kita tengok. Sini 165. Makin kecil sini 150. Makin kecil sini 120. Maksudnya kita kalau kamu pakai sudut yang warna biru, kita cakap dia makin kecil. Jadi untuk dengan cikgu, ingat tau, untuk dengan kelas cikgu nak kamu ubah nilai kecerunan pakai warna merah. Nilai kecerunan makin tinggi, nilai kecerunan makin tinggi apabila nilai sudut makin tinggi. Ini untuk dengan cikgu. Cikgu tak tahu kalau dekat sekolah belajar lain-lain kan. Jadi banyak mazhab. Cikgu pakai yang warna merah. Jadi nilai kecerunan makin tinggi bila nilai sudut makin tinggi. Maksudnya cikgu pakai 60, 30, 15. Cikgu pakai sudut belah dalam. Jadi kamu jangan confuse tentang kedudukan sudut. Jadi kalau sudut kita untuk menaik, sudut dia berada belah dalam. Kita cakap dia berada belah dalam. Ini dia 60, 30, 15. Dia berada belah dalam. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang dalam keadaan negatif. Kecerunan dia dalam keadaan negatif apabila kecerunan dia dalam keadaan makin tinggi kecerunan, makin tinggi nilai sudut. Mana sudut dia? 60, 30, 15. Cikgu nak kamu faham tu. Kita faham pakai sudut yang belah dalam. Ini sudut luar kita panggil. Ini sudut luar. Ini sudut luar. Jadi dekat sini, ini kita panggil sudut dalam. Ini kita panggil sudut dalam. Jadi sini kita panggil sudut dalam. Jadi, bila dengan cikgu nak kamu faham. Tidak kira nilai kecerunan tu positif ataupun kecerunan tu negatif. Bila nilai sudut tu lagi tinggi, maksudnya kecerunan dia lagi tinggi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Jadi untuk nota cikgu padam yang ni supaya kamu tak confuse. Okey, bagus. Okey, jadi nilai sudut lagi tinggi. Cikgu pergi kepada soalan ni. Okey, sekarang kita buka balik kita punya worksheet. Kita dah faham dah. Cikgu terang ni sesi penerangan tau. Lepas tu ni sesi contoh. Okey, cikgu nak terangkan lagi sekali. Kamu semua boleh tengok betul-betul. Okey, yang pertama yang kita nak belajar sekarang adalah bab 10. Kecerunan garis lurus. Garis lurus maksudnya dia tak boleh bengkok-bengkok. Okey, habis dekat situ. Sekarang kita nak faham pula. Bila dia punya garis lurus dalam keadaan tegak dan dalam keadaan mengufuk, dia tak ada nilai kecerunan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada nilai kecerunan, bila dia sengit. Sengit ada dua keadaan. Satu sengit ke atas macam A ke B. Satu sengit ke bawah macam C ke D. Jadi untuk A pergi kepada B yang warna
warna apa orang kata? Warna yang lelaki tu. Sekejap cikgu ke bawahkan sikit. Okey, kejap cikgu ke bawahkan sikit. Cikgu nak bagi nota nampak kemas. Bagi boleh bezakan. Okey, jadi untuk A ke B, dia dalam keadaan menaik. Bila dia menaik, kecerunan dia positif. Itu yang pertama, kecerunan dia positif. Kedua, kalau dia menaik, dia boleh jadi condong sangat. Condong sikit, setengah condong. Okey, jadi dekat sini kita nak faham nilai kecerunan mana lagi besar. Nilai kecerunan mana lagi besar bila sudut dia lagi tinggi. Ini 15, ini 30, ini 60. Ambil sudut belah dalam. Ambil sudut belah dalam. Ini untuk positif. Untuk positif jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Jelas. Kita pergi pula kepada untuk negatif. Untuk negatif. Negatif bermaksud dia menurun. Jadi dekat sini bila dia menurun, kita nampak dia ke bawah. Kita nampak dia ke bawah. Kita nampak dia ke bawah. Jadi dekat situ, makin tinggi nilai sudut. Makin tinggi nilai kecerunan apabila makin tinggi nilai sudut. Ini 15, ini 30, ini 60. Makin tinggi. Bila tinggi, nilai kecerunan dia tinggi juga. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey. Okey, bagus. Mantap. Okey, sekarang kita pergi kepada worksheet kita. Muka surat 1. Kita pergi kepada worksheet kita. Muka surat 1. Untuk soalan nombor 1, kita ada 4 keadaan. Keadaan A, keadaan B, keadaan C, keadaan D. Cikgu nak kamu buat A, susun kecerunan berdasarkan yang cikgu terang tadi. Dan susun dia punya soalan B dan buat soalan C. Okey, cuba selesaikan. Dah siap hantar dekat WhatsApp cikgu. Okey, cikgu tunggu hantar dekat WhatsApp cikgu. Ramai ke? Hazim ada ke Hazim? Hazim his Hardi. Hazim his Hardi ada ke? Ada. Zulfa boleh dengar ke suara cikgu? Okey, tak ada juga. Malu-malu kot, semua malu-malu. Jangan malu-malu Okey, dah siap hantar dekat Telegram cikgu tunggu. Akil Iskandar, dah dapat buat tak? Kita tengah buat lagi. Cikgu tengah accept ni, ada yang tengah nak baru masuk. Okey, bagus. Dah dia anda hantar. Okey, bagus. Okey, nak hantar kat Telegram boleh, hantar dekat WhatsApp pun boleh. Iya. Okey, cikgu bagi masa 2 minit lagi. Habis tepat pukul 1:05, cikgu akan tunjukkan jawapan dia. Wow, dah siap satu page terus. Bagus. Okey, jadi kalau sempat buatlah satu page semua tu Okey, tapi cikgu fokus kepada soalan nombor 1 dahulu. Okey. 1 minit lagi. Buat siap-siap. Siapa ada soalan hantar dekat tanya je tau. Kalau tak malu-malu nak tanya, Telegram cikgu ataupun WhatsApp cikgu. Cikgu ada je phone cikgu kat sini. Cikgu nak tanya.
Afiq Razak dapat buat tak soalan nombor 1? Afiq dapat buat tak Afiq? Dapat. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, Firas, bagus. Okey, Zahin Hilman, bagus. Okey, bagus semuanya. Okey, cikgu tunggu dekat sini. Saya Firas Aryan. Okey, bagus. Okey. Bagus. Okey, hantar dekat cikgu Okey, An-Nur Izzati, bagus. Okey, Man, bagus Man. Okey, jadi dekat sini cikgu ni adalah sesi latihan Okey, adik Ikhwan, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Dah pukul 1.05 minit. Kita nak faham. Yang tengah buat boleh je terus hantar dekat cikgu. Nombor 1. Raja menunjukkan suatu satah condong. Satah condong, dia ada perkataan condong. Bila dia ada condong, maksudnya dia ada nilai kecerunan. Okey, jadi dekat sini kita tengok satah-satah kita ni. Cantik susunan satah kita ni. Kemas soalan ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan jawab dengan kamu. Yang pertama-tama sekali, cikgu nak tanya kamu. Bola ni menurun ke menaik? Menurun. Okey. Jadi bila bola tu menurun, kecerunan dia kecerunan positif ke negatif? Negatif. Okey, pandai. Kecerunan dia negatif. Habis dekat situ. Susun kecerunan suatu satah condong mengikut tertib menaik. Menaik maksudnya daripada kecil pergi kepada besar. Cikgu, macam mana nak tahu dia punya menaik dengan makin kecil ni? Kita tengok susunan dia. Kita tengok susunan kotak. Susunan kotak dekat sini ada 4. Jadi cikgu letak dia 40 darjah. Cikgu buat macam tu je 40 darjah. Dekat sini cikgu letak dia ada 2 kotak. Jadi dekat sini 20 darjah. Alamak, kejap cikgu. Okey, dan yang C ada berapa kotak? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Jadi kita buat 50 darjah. D yang terakhir kita ada 30 darjah. Sebab apa? Sebab ada 3 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Itu cara tips dia. Sekarang kita nak tentukan kecuraman satah condong mengikut tertib menaik. Yang paling kecil kecerunan dia adalah nilai sudut yang paling kecil ke besar? Yang paling kecil kita nak ambil sudut paling besar ke paling kecil? Kecil. Okey, pandai. Jadi kita mulakan dengan sudut yang paling kecil iaitu B. B ni dia tulis 20 darjah. Jadi kita letak B. Makin besar, kita letak D. D ni adalah 30 darjah. Jadi kita letak D. Kemudian kita letak A. Kenapa A? A tu 40 darjah. Dan yang paling besar, paling banyak dia punya nilai sudut dia bermakna paling besar kecerunan dia. Jadi dekat sini C dia adalah 50 darjah. Jadi kita letak C. B, D, A, C itu kecerunan dia menaik. Habis dekat situ. Jelas ke untuk A? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, habis A kita pergi kepada B. Sebiji bola dibiar bergerak sepandang satah condong tu. Susun kelajuan bola tu mengikut tertib menaik. Tertib menaik dekat sini makin slow kepada makin laju. Makin perlahan kepada makin laju. Jadi, bila sudut dia rendah. Bila sudut dia rendah macam B ni. Rasa-rasa bola tu bergerak laju tak? Okey, mantap. Jadi, sudut laju apabila kecerunan tinggi. Kamu kena faham tu. Sudut pula bola. Bola laju. Bola hanya laju apabila kecerunan dia tinggi.
Jadi dekat sini kecerunan yang paling rendah menandakan kelajuan bola yang paling rendah. Kelajuan bola paling rendah ni 20 darjah. B. Ni D. Naik sikit 30 darjah. Kita letak D. Laju dah sikit bola dia. Okey, lepas tu A. 40 darjah. Okey, dah laju dah. Okey, dan akhir sekali bila kecerunan dia paling tinggi menandakan dekat sini bila kita lepas bola, bola tu paling laju. Jadi dekat sini kita letak C. Ini jawapan dia. Semakin curam suatu catah condong, semakin lajulah pergerakan bola itu. Ini dia cikgu tunjuk dekat sini. Jelas ke semua soalan nombor 1? Jelas. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, sekarang selesaikan soalan nombor 2. Cikgu bagi masa tak lama, cikgu bagi 3 minit je. Sebab apa? Sebab sudut dia dah bagi tahu. Tadi sudut dia tak bagi tahu. Okay, cuba buat lah. Okay, cikgu tengah cek jawapan masing-masing. Ada soalan boleh tanya cikgu Cikgu. Bagus. Ya? Cikgu apa? Apa? Telegram cikgu apa? Telegram cikgu, cikgu yang hantar dekat dalam grup tu. Kalau tak boleh WhatsApp cikgu je. WhatsApp cikgu ni 011-3195-1821. Boleh WhatsApp cikgu. Okey, cikgu tengah cek. Bagus, pandai, tak ada masalah. Bagus. Okey, bagus, pandai. Dia yang salah. Okey. Boleh tak masuk tu. Dah. Okey, Amira Sofia. Bagus. BDAC. Bagus. Ya, BDAC. Cuma soalan B tu bukan CADB tau. Dia tetap BDAC juga. Okey. Okey, yang silap betulkan rujuk yang cikgu dah hantar tu. Okey, bagus Hilman, pandai. Zahin Zahin pun pernah join kelas cikgu Bagus. Anur Izzati pun join kelas cikgu sebelum ni. Bagus. Okay. Man pun sama. Okey. Okey, 2 minit lagi. Ada student yang cikgu kenal Baguslah. Kita berjumpa balik. Okey, bagus. Hari tu cek. Ya, Hakim nak tanya apa tu? Tak ada. Okey, 1 minit lagi. Okey, cikgu tunggu Okey, bagus. Ni jawapan soalan kedua. Okey, bagus. Senang je kecerunan ni. Jangan risaulah. Okey, habis sudah masa yang diberikan.
Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, kamu kena ingat. Satu je cikgu nak kamu kena ingat. Tak kisahlah kecerunan tu ataupun garis tu naik ke bawah ke, kamu kena ingat satu je. Kamu kena ingat satu ni kamu tanam betul-betul. Makin besar nilai sudut, makin besar ataupun makin tinggi ke, makin meningkat ke, makin besar nilai sudut, maksudnya dekat sini kamu kena faham makin tinggi nilai kecerunan. Makin tinggi nilai kecerunan. Kita kena faham tu. Okey. Jadi kita nak susun ni, yang pertama sekali cikgu nak kamu faham. Orang ni, cikgu letak orang ni, dia menaik ke menurun? Cuba jawab. Menaik. Kalau dia menaik, kecerunan dia positif ke negatif? Positif. Okey, pandai. Dia positif. Jadi yang kita tengah buat sekarang ni semua positif. Susun kecerunan mengikut tertib menaik. Menaik, tertib menaik. Ascending order. Maksudnya dekat sini kita punya kecerunan yang paling kecil kena susun sampai yang paling besar. Jadi sudut dia dah bagi tahu dah. Sudut yang paling kecil adalah Q. Kita letak Q. Sudut yang besar sikit atas 20 darjah. Kita ada P iaitu 35 darjah. Naik sikit kita ada S iaitu 40 darjah. Naik lagi kita ada R iaitu 50 darjah. Ini jawapan dia. Boleh cek jawapan kamu dengan cikgu. Lepas tu kalau ada soalan WhatsApp cikgu atau Telegram cikgu. Ricardo, nama pun dah English dah. Tak nama Melayu pun. Letaklah Aiman ke apa. Ricardo ingin menaiki bukit tersebut. Ikut kesukaran menaiki bukit itu dengan tertib menaik. Ini cikgu dah ajar. Kita pergi kepada R dengan Q. R ni, ini R yang warna merah. Q ni yang warna biru. Rasa-rasa R dengan Q mana lagi letih? Dekat R ke dekat Q? Sebab apa R lagi letih? Sebab makin cerun bukit tu, makin letihlah dia bila nak naik. Jadi sekarang kita boleh terus letak. Maksudnya makin kurang kecerunan dia, makin kurang letih. Sekarang kecerunan yang paling rendah Q. Dia suruh kita susun kesukaran mengikut tertib menaik. Jadi paling senang ke susah. Paling senang pergi kepada susah. Jadi masing-masing boleh tengok. Yang paling senang dekat sini sah-sah lah Q. Sebab 20 darjah. Susah sikit berapa? 35 darjah. Kita ada P. Naik lagi kita ada S. Naik lagi kita ada R. Jadi jawapan dia sama. QPSR. Bukannya UPSR. QPSR. Okey, nyatakan hubungan antara kecerunan bukit dan kesukaran menaiki bukit. Semakin curam suatu bukit, makin susahlah dia menaiki bukit tu. Ini jawapan dia. Jelas ke semua nombor 1 dengan nombor 2 cikgu ajar tadi? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Bagus. Jadi, ya, ada apa tu? Kalau susah tu tukar kepada sukar boleh juga kan? Kalau? Susah tukar kepada sukar. Boleh. Maksud yang sama sahaja. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi inilah. Ini cikgu tengah ajar apa ni? Tak tekan kalkulator pun. Yang ni cikgu tengah ajar kamu kenal. Nak kenal ni, tak kenal maka tak cinta. Jadi sebab itulah kita kena faham dulu kecerunan tu apa. Garis lurus tu apa. Bila kecerunan positif, bila kecerunan negatif. Mana lagi cerun, mana kurang cerun. Habis. Sekarang kita nak masuk kepada pengiraan. Maksudnya apa? Kita dah tahu nilai lagi cerun yang mana. Kita dah tahu nilai yang kurang cerun yang mana. Jadi, cikgu akan tunjukkan dekat kamu apa cara nak kira kecerunan. Sebenarnya cikgu boleh terus habiskan tau hari ni kelas kita. Sebab kelas kita sampai semua duduk asrama, semua pandai-pandai ni. Okey. Jadi, tak adalah. Itu mindset orang lama. Okey. Jadi, dekat sini semua student cikgu tak kisah duduk asrama ke, duduk luar ke, semua pandai.
Cumanya rajin tak rajin je. Rajinkan diri anda. Jadi sekarang cikgu nak ajar kamu cara kira nilai kecerunan. Cara kira nilai kecerunan. Yang ini penting. Sebab apa? Sebab bila kita dah faham dah. Kita dah faham dah. Kecerunan tu ada nilai dia. Tapi bila kita tak tahu cara dia. Macam mana nak buat? Okey. Senang je. Senang je. Okey, buka kepada worksheet kita. Kita pergi kepada nilai kecerunan kejap. Cikgu akan susun. Cikgu susun. Okey. Okey, untuk siapa-siapa yang dah print, boleh buka muka surat berapa ni? Muka surat 157. Boleh buka muka surat 157. Okey. Yang pertama sekali, cara nak mengira nilai kecerunan untuk cikgu. Cikgu panggil dia kaedah kotak. Kalau pernah masuk kelas cikgu sebelum ni, cikgu panggil kotak. Tapi ada orang tak nampak kotak. Cikgu panggil nama dia kaedah segitiga. Kaedah segitiga. Kaedah segitiga, macam mana tu? Segitiga ni adalah apabila kita ada nilai kecerunan. Contoh, kita ada garis lurus yang ada dalam keadaan cerun. Okey, ni garis lurus yang pertama. Buatkan satu bentuk segitiga. Kita nak kena bagi nampak bentuk segitiga. Okey, satu mengufuk, satu menegak. Jadi ini adalah kita punya jarak mengufuk. Jarak mengufuk yang belah baring tu. Okey. Kemudian ini adalah kita punya jarak tegak. Okey. Kita nak bagi nampak. Kalau dalam periksa nanti, dia just tulis ini je. Dia just tulis yang ini je. Jadi kalau dia tak cari, dia tak bagi kamu punya jarak mengufuk dengan jarak tegak, kamu kena kira. Nak kira apa? Kalau dia bagi kotak, kira kotak. Kalau dia bagi panjang sentimeter, kira pakai pembaris. Okey. Jadi dekat sini kita buat dulu. Step yang pertama adalah cari dia punya jarak. Cari jarak. Nak cari jarak apa cikgu? Yang pertama sekali, cari jarak tegak dia. Kemudian cari jarak mengufuk dia. Maksudnya ada dua jarak yang kita kena cari. Habis dekat situ. Kemudian lepas kita dah jumpa dia punya jarak, kita buat apa? Kita masukkan dalam formula. Formula untuk kaedah segitiga adalah kecerunan sama dengan yang tegak bahagi mengufuk. Sebagai contoh, kita pergi kepada contoh dia. Kita pergi kepada contoh. Cikgu buat satu garisan. Okey, ni garisan dia. Kira kecerunan dia. Okey, bila kita tak nampak dia dalam kaedah koordinat, kita kira kotak. Cikgu ulang lagi sekali. Maksudnya tak ada graf. Tak ada pasi X, tak ada pasi Y. Jadi, bila tak ada pasi X dengan tak ada pasi Y, kita kira kotak dia. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Jadi, step yang pertama, kita pakai kaedah segitiga. Cari jarak tegak dengan jarak mengufuk ni macam mana? Kita buatkan satu bentuk segitiga. Okey, jadi dekat sini, cikgu buat satu bentuk segitiga. Okey, ni bentuk segitiga dia. Ini adalah bentuk segitiga dia. Jadi daripada bentuk segitiga ni, kita pergi kepada kita punya kiraan jarak. Jarak dia bila dalam keadaan tegak, kita kira kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dekat sini kita ada 8 unit. 8 unit. Kemudian kira pula jarak mengufuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada jarak ni adalah 7 unit. Kemudian masukkan dalam formula. Formula kita kena ingat.
formula untuk mencari kecerunan bila dia dalam keadaan kaedah segitiga. Kecerunan M sama dengan tegak bahagi mengufuk. Okey, tegak dia apa? Tegak dia 8. 8 bahagi mengufuk dia apa? 7. 7. Kita just tekan kalkulator sahaja. Kita dapat 8 bahagi 7. Tolong cikgu tekan kalkulator dapat berapa? 1.142. Okey, pandai. Jadi dekat sini kita tekan 8 bahagi 7. Okey, kita dapat 1.14. Inilah nilai kecerunan dia. Inilah nilai kecerunan dia. Cikgu, ini kecerunan kalau dia dalam keadaan menaik. Kalau menurun tu macam mana? Sama sahaja. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Kalau dia dalam keadaan menurun. Menurun, cikgu buat dia macam ni. Okey. Jadi bila cikgu buat dia macam ni, cikgu buat pula. Yang pertama, bentukkan segitiga. Okey, bentukkan segitiga. Okey, satu yang tegak, satu yang mengufuk. Lepas kita dah bentukkan satu segitiga, kita kira jarak dia. Yang tegak 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak, maksudnya 4 unit. Yang mengufuk, kita kira kotak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita kira kita dapat 7 unit. Lepas kita dah dapat 7 unit, M sama dengan yang tegak bahagi mengufuk. Jadi yang tegak kita ada 4 unit. Kita letak 4. Bahagi mengufuk kita ada 7 unit. Jangan pening-pening terus tekan kalkulator 4 bahagi 7. Kita dapat 0.57. Cikgu, kalau kita biar 4/7 sahaja, boleh ke? Betul. Kalau kamu dah buat macam sampai sini pun sebenarnya dah dikira betul. Okey. Jadi kamu kena faham satu benda. Kamu kena faham satu benda, cikgu tersilap ni. Okey. Cikgu susun balik. Jarak untuk formula dia M sama dengan tegak bahagi mengufuk. Jadi yang tegak dia apa? 4. Yang mengufuk dia apa? 7. Kita tekan kalkulator 4 bahagi 7. Kita dapat 0.57. Jadi sekarang tadi dia punya orang menaik. Bila menaik tak ada isu. Dia positif. Tapi bila dekat sini orang dia dalam keadaan menurun. Bila dia menurun, kamu sendiri yang kena letakkan negatif 0.57. Negatif 4/7. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, ini cara nak kira kecerunan. Cara nak kira kecerunan ada 3. Cikgu baru pergi kepada cara pertama. Ada 3. Ni cara pertama. Okey, habis dekat situ, kita pergi kepada sesi latihan. Mana yang tak sempat tu ambil gambar. Ambil gambar. Yang tak sempat salin, ambil gambar. Sempat salin tak ni? Nak dengar suara sikit. Sempat salin tak? Sempat. Okey, bagus. Okey, jadi kita test power. Kita test power. Okey, untuk test power, cikgu pergi kepada yang ni. Kita buka muka surat 2. Okey. Kita test power. Okey. Sekejap. Cikgu tak suka sikit buat kat situ. Dia payah. Ni ada whiteboard. Dalam buat kat whiteboard. Okey. Yang kamu dah ada dekat situ boleh terus buat dalam kertas. Ini soalan A. Ini soalan B. Ini soalan C. Ini soalan D. Siapkan soalan A, B, C, D menggunakan kaedah segitiga. Kaedah segitiga. Okey, cuba buat A, B, C, D. Cikgu tunggu. Cikgu cek jawapan yang tadi kejap. Wow, kemasnya Aries. Good job. Pandai. Siapa yang ada soalan, kalau malu-malu bagi tahu cikgu. Okey, bagus. Nur. Mantap.
Dia kawan nak masuk. Okey, Emat. Bagus. Okey, bagus Ainul Batrisha. Okey, good job. Pandai. Okey, ya. Ni Aiman ada. Okey. Akil, aduh, ada juga Gojo Satoru. Okey, Afiq, bagus, pandai. Buat macam mana C dengan D? Ha. Kalau kita tengok, tak apa, nanti tunggu. Nanti cikgu tunjuk macam mana nak buat C dengan D. Nur Hazira. Okey. Bagus, bagus. Bagi tahu form. Cikgu memang ada student dari form 1 sampai form 5. Okey. C dengan D saya tak tahu. Okey, tak apa cikgu tunjuk. Okey. 2 minit lagi. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Dah siap, hantar je dekat cikgu Kena buat. Nurul Insyirah. Okay. Betul ke C dan D saya, cikgu? Ya, betul. Pandai. Begitulah. Macam ni ke, cikgu? Okey, betul. Betul. Bagus. Okey. Elnur. Sama-sama. Sudah siap saya Zul Ikram. Okey, bagus Zul Ikram. Good job. Okey, sama-sama. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, habis. Okey, jadi kenapa cikgu ajar kaedah ni? Kenapa cikgu ajar kaedah ni? Inilah habis. Yang tengah buat boleh je terus hantar dekat cikgu Kenapa cikgu ajar kaedah ni? Kaedah ni cikgu ajar adalah apabila kita berada di situasi di atas. Tak ada maklumat yang dibagi. Kita sendiri yang kena keluarkan maklumat tu. Jadi nak kena keluarkan maklumat tu bila kita tengok dia dalam keadaan kotak-kotak. Maksudnya kamu kena kira dia punya panjang kotak-kotak. Okey. Jadi bentukkan satu segitiga. Okey, bentuk untuk A ni segitiga dia. Jadi untuk B ini segitiga dia. Dan untuk C,
Untuk C, memang kamu takkan dapat pun bentuk segitiga dia. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan betul-betul mengufuk. Untuk D, kamu memang takkan dapat pun segitiga dia. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan betul-betul menegak. Okey, kita cek balik sebelum kita buat, kita cek balik nota kita. Kita pergi kepada yang pertama-tama sekali cikgu ajar. Bila dia dalam keadaan tegak, kecurunan dia kosong. Bila dia dalam keadaan betul-betul mengufuk, kecurunan dia kosong. Jadi, dekat sini untuk soalan C dan D, tak payah nak kira nilai kecurunan dia dua-dua sama dengan kosong. Itu maksud cikgu. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Faham. Okey, bagus. Faham. Siapa yang pergi buat nilai dekat C dan D salah? Siapa yang pergi buat nilai kecerunan dekat C dan D dikira salah. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A. Cari jarak tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dekat sini ada 6. Cari jarak mengufuk. 1, 2, 3. Oh, dekat sini ada 3. Formula dia apa? Formula kecurunan adalah tegak bahagi mengufuk. Jadi, tegak dia dekat sini mengufuk. Okey. Tegak dia dekat sini 6. Kita letak 6. Mengufuk dia dekat sini 3. 3. 6. Kalau boleh kecilkan 6 bahagi 3, kita dapat 2. Ini jawapan dia. Kecerunan tiada unit. Cikgu ulang lagi sekali. Kecerunan tiada unit. Siapa yang pergi letak unit? Apa orang kata? Kecerunan ni, macam mana cikgu nak cakap? Kecerunan ni tiada unit. Ada yang confuse. Kenapa cikgu letak unit ni cikgu? Ini kalau dalam kotak-kotak kita cakap dia unit. Tapi bila masuk kepada pengiraan kecurunan tak ada unit tau. Jangan tertukar. Jangan terconfuse. Kalau kamu pergi buat kira dah betul dah. Tiba-tiba kamu letak unit sentimeter. Kita fikir tu bila kamu letak unit sentimeter, orang akan cakap itu 2 sentimeter. 2 panjang. Kecurunan bukan tentang panjang. Dia tentang condong. Okey, habis dekat situ. B. Dekat sini cikgu proceed kepada B. Ingat tahu kecurunan tiada unit. Okey, B. Jarak tegak 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Okey, 3 kotak. Jarak mengufuk 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Oh, kita dapat 3/5. Jadi, formula yang sama, kecurunan sama dengan tegak bahagi mengufuk. Jadi, dekat sini, tegak dia adalah 3, mengufuk dia adalah 5. Kita boleh sahaja terus tulis 3/5 jawapan dia. Ataupun, kalau kamu nak bahagikan, kamu bila tekan kalkulator, tekan nombor atas bahagi nombor bawah. 3 bahagi dengan 5, kita tekan, kita akan dapat 1.5. Okey, jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Benar. Okey. Jadi inilah kita punya kecerunan. Rasa-rasa betul tak apa yang cikgu buat tu? Betul. Salah. Salah yang mana? Tertinggal 0.6. negatif. Ya. Bagus. Negatif 0.6. Jadi Negatif 0.6. negatif 3 bahagi dengan 5. Oh, silap kira cikgu. 0.6. Ini 0.6. Okey. 0.6 tu bukan fokus cikgu. Okey, fokus. Okey, betul lah. 0.6. Sekarang untuk kaedah segitiga ni kamu sendiri yang kena tengok dia positif ataupun negatif. Okey, kalau dia menaik kat sini dia positif jadi tak ada isu. Kalau dia menurun dekat sini ada isu dia. Kat mana kamu kena fokus betul-betul. Dia tak tunjuk jadi kamu kena letak negatif 3/5 ataupun negatif 0.6. Kita sendiri yang kena decide. Soalan tak ada hint. Soalan bagi tahu dia punya garis lurus je. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Boleh. Okey, bagus. Okey, masih lagi di dalam tajuk kaedah segitiga.
Masih lagi di bawah tajuk kaedah segitiga. Kita pergi kepada yang ni. Okey. Cikgu akan tunjukkan satu contoh. Cikgu akan tunjukkan satu contoh. Tadi dia bagi kotak. Sekarang masih lagi di dalam kaedah segitiga. Tetapi untuk sekarang dia bagi jarak. Nak buat macam mana? Tak payah pening-pening. Kaedah segitiga. Kaedah segitiga. Kaedah segitiga, kecerunan dia adalah M sama dengan tegak bahagi dengan mengufuk. Tegak dia berapa? Tegak dia 45 meter. Tadi kamu kena kira kotak. Sekarang dia dah bagi jarak. Jadi bila dia dah bagi jarak, kamu terus masukkan 45 meter. Per dengan jarak dalam keadaan mengufuk 50 meter. Terus masukkan 50 meter. Tak payah pening-pening. Tadi kira kotak, sekarang dia dah bagi jarak, kita ambil nilai jarak. 45 bahagi 50, kamu tekan kalkulator, kamu dapat 0.9. Kecerunan tiada unit. Kita tulis 0.9 sahaja. Sebab apa? Nilai kecerunan tak ada unit. Okey, kamu tengok. 45 meter dengan 50 meter. Meter dengan meter. Meter dengan meter, atas dengan bawah kita potong. Jadi dekat sini dia tiada unit. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Dengan menggunakan kaedah segitiga ni. Soalan yang terakhir untuk kaedah segitiga, cikgu nak kamu betul-betul faham tak kaedah segitiga ni? Rujuk kepada Bukit Jungle Trekking ni. Rujuk kepada Bukit Jungle Trekking ni. Okey. Jadi, daripada kaedah segitiga, cikgu nak kamu kira kecerunan dia. Nak kira yang mana? Okey, tengok dekat depan. Cikgu ubah soalan. Cikgu ubah soalan. Okey, yang pertama sekali, ini adalah A, ini adalah B. Cikgu nak kamu kira ada 4 kecerunan. Yang pertama, cikgu nak kamu kira kecerunan A pergi kepada P. Mana A? Ini A, ini P. Habis dekat situ. Kemudian cikgu nak kamu kira kecerunan P pergi kepada Q. P pergi kepada Q. 1, 2, 3. Yang ketiga cikgu nak kamu kira kecerunan cikgu nak kamu kira yang ketiga, iaitu yang terakhir lah. Kita buat yang terakhir terus. S pergi kepada B. S pergi kepada B. Cikgu page tak ada soalan. Oh ya ke? Skrin cikgu hilang Oh, kejap cikgu reshare balik. Cikgu page tak ada. Okey. Tadi cikgu buka. Tadi nak masukkan kawan. Terhilang. Nampak dah muka surat cikgu? Nampak. Tadi cikgu accept. Dia terhilang. Sorry. Okey. Jadi berdasarkan kaedah segitiga yang ada nilai jarak ni, cikgu nak kamu cari. Cikgu nak kamu cari 3 kecerunan. Kecerunan yang pertama, jarak A pergi kepada P. Kecerunan yang kedua, P pergi kepada Q. Iaitu yang ni lah. AP, mana dia? AP dekat sini. P pergi kepada Q yang ni. Cikgu nak yang ni. Ni yang kedua. Yang ketiga, S pergi kepada R. Yang tu. 3 benda tu cikgu nak kamu cari. Okey, cuba selesaikan. P pergi kepada Q, cikgu nak kamu cari yang ni. Sorry. Tukar. P kepada Q kat situ. Kalau tak nampak, cikgu buat warna lain. Warna biru tu. Ini warna hijau. Okey, ada 3 warna. AP cikgu buat warna hitam. PQ cikgu buat warna biru. Dan SB cikgu buat warna hijau. Okey, cuba selesaikan.
Okey, cikgu tunggu Saya tulis tak tertakrif. Yang kalau kalau kita tulis tak tertakrif betul juga. Dia dikira sebagai tiada. Maaf cikgu lambat sampai. Tak apa Adriana. Okey, buat soalan kat depan Wow, dah dapat dah laju. PQ tengok betul-betul. P kepada Q. Garisan yang warna biru sahaja. Tengok betul-betul. Jawapan untuk kiraan kecerunan. Okey. PQ. Ramai salah PQ. PQ tengok betul-betul jarak dia. PQ hanya pada garisan warna biru. Ramai salah tu. Tengok betul-betul. Dekat kolom ni nak tulis apa? Itu kita tulis kalau yang ni siapa nama? Putri. Putri. Putri dengar ke suara cikgu Putri? Tak dengar. Tak apa cikgu jawab Kalau dia ada modulus tu maksudnya kita set. Modulus tu maksudnya ada yang tanya cikgu, cikgu jawab lah. Modulus tu maksudnya dia boleh dalam keadaan positif, negatif. Kalau kamu jumpa dalam NMAT, kamu boleh dua. Contoh, modulus 5. Jawapan dia boleh jadi positif 5. Jawapan dia boleh jadi negatif 5. Jadi untuk kecerunan dia letak modulus ni kenapa? Sebab dia suruh kamu set. Kalau kecerunan dia menaik, kamu pakai positif. Kalau kecerunan dia menurun, kamu pakai negatif. Tu je jawapan dia Putri. Saya tak berapa yakin. Okey, tak apa cikgu tunjuk Okey, 1 minit lagi. Dia yang tak tahu pasal modulus nanti cikgu tunjuk. Okey, habis sudah. Cikgu ada trik sikit dekat garisan yang warna biru. Okey, dekat garisan yang warna biru tu cikgu ada trik sikit. Okey. Jadi tak nampak, kamu tak nampak dia punya segitiga. Ada yang salah ramai. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dia punya jalan kerja. Okey, masing-masing boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh. Boleh. Okey. Jadi dekat sini kita pergi kepada kecerunan AP. Kecerunan AP adalah yang warna hitam. Mana yang warna hitam? Ini dia cikgu buat segitiga. A pergi kepada P. Untuk kecerunan A pergi kepada P, jarak tegak dia kita dapat 80. Jadi kita letak 80. Jarak mengufuk dia kita letak 120. Mengufuk. Jadi dekat sini kita letak 120. Formula adalah tegak 80. Bahagi mengufuk 120. Jadi dekat sini kita boleh terus dapat calculation dia 80 bahagi 120. Kita terus akan dapat 2/3. Ataupun kamu tulis jawapan tu dalam keadaan perpuluhan, kamu akan dapat 0.6666, kamu dapat 0.67. Dua-dua tu tak ada masalah. Okey, betul dua-dua. Habis dekat situ. A ke P, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Cikgu siap dengan bunyi ayam berkokok. Ayam pun boleh faham. Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu teruskan pula kepada PQ. Boleh ke cikgu buat PQ? Boleh. Okay. Jadi kecerunan daripada P pergi kepada Q. Tengok, kamu kena buat dia punya bentuk segitiga.
Kalau kamu buat 100 bagi 40, maksudnya bentuk segitiga dia macam ni. Jadi sekarang bentuk segitiga dia macam ni. Apa yang kita nak kena buat ni? Kira dia punya jarak. Sebab tu cikgu suruh buat bentuk segitiga. Kamu kena nampak kecerunan untuk dia punya panjang PQ tu jangan ubah. Panjang PQ tu jangan ubah. Yang kamu kena ubah adalah, yang kamu kena hati-hati adalah bentuk segitiga kamu yang mana. Okey, ni adalah kita punya bentuk segitiga. Jadi, ni bentuk segitiga dia. P pergi kepada Q. Yang tegak adalah, macam mana nak dapat macam mana nak dapat ni? Keseluruhan dia 100. Sampai sini 80. 100 tolak 80 kita dapat 20. Maksudnya tegak dia 20. Sini 80. Okey, ni kan cikgu tunjuk. Okey, kemudian mengufuk. Mengufuk dia dekat sini 40. Bawa naik atas 40. Jadi kita akan dapat formula M sama dengan yang tegak letak 20 per dengan yang mengufuk letak 40. Jadi dekat sini kamu tekan kalkulator, jawapan dia kamu akan dapat 1/2 atau 0.5. Jelas ke semua? Boleh faham ke PQ? Jelas. Okey. Jadi masa dalam periksa tu hati-hati. Yang kamu kena buat tu bukannya terus ambil dia punya jarak. Yang kamu kena buat lu tengok balik first step cikgu. Cari bentuk segitiga dulu. Habis dekat situ. Okey, jadi kita pergi kepada yang terakhir, S pergi kepada B. SB. SB yang tegak dia kita dapat 25. Yang mengufuk dia kita dapat 30. Kecerunan M sama dengan tegak 25 mengufuk 30. Sekarang kita tekan sahaja kalkulator. 25 bahagi 30 kita akan dapat 5/6. Atau kamu nak bagi jawapan dalam keadaan perpuluhan 0.83. Ini jawapan dia. Ini jawapan. Cek masing-masing boleh cek dengan jawapan masing-masing. Ini jawapan kecerunan A pergi kepada P. Ini jawapan kecerunan P pergi kepada Q. Dan ni jawapan S pergi kepada B. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Bagus. Hati-hati dekat situ. Okey, tadi cikgu ada soalan daripada kawan kamu. Ada soalan daripada kawan kamu. Setiap soalan kalau cikgu nampak, soalan ni boleh membantu kawan yang lain, cikgu akan jawab. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi kepada muka surat yang pertama. Cikgu harap jelas yang tu. Okey, kita pergi kepada muka surat yang pertama. Ada orang tanya, ini simbol apa? Ada orang tanya cikgu, ini simbol apa? Sekejap ada. Cikgu dengan suara. Okey, ada orang tanya ni simbol apa? Tak apalah, cikgu jawab. Okey, jadi masing-masing bila kamu jumpa nanti cikgu, kalau kamu Cikgu hilang. Skrin cikgu hilang Okey, tak apa. Cikgu mute tadi, cikgu terlupa nak share. Okey, nampak dah? Nampak dah skrin cikgu? Nampak. Okey. Okey. Bagus. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada satu simbol yang dalam matematik ramai orang jumpa tapi tak tahu. Okey, kita jawab soalan ni. Jarak mencancang yang tegak 1 2 3 4 5 6. Jadi dekat sini kita dapat 6. Kalau kotak kita dia punya formula 6 unit Okey, kemudian mengufuk 1 2 3. Dekat sini kita dapat 3. A per B. Maksudnya formula dia 6/3. 6/3 kita dapat 2. Lepas tu modulus. Ini simbol ni kamu banyak jumpa dalam AddMath nanti kalau kamu ambil AddMath. Okey, ini 2. Ini simbol dia nama dia modulus.
Modulus maksudnya dia ada dua jawapan. Sama ada dia boleh dipecahkan kepada positif 2 ataupun dia boleh dipecahkan kepada negatif 2. Itu modulus. Okey, tapi sekarang untuk kecerunan, modulus hanya ada pada formula segitiga. Sebab apa? Sebab bila dia dalam keadaan positif, bila dia dalam keadaan negatif, kita yang tentukan. Kalau dia menaik, maksudnya dia dalam keadaan positif 2. Kalau dia menurun, kalau maksudnya dia dalam keadaan negatif 2. Jadi sekarang jawapan dia kita dapat positif 2. Ini. Kokok siapa yang baru tahu. Nama simbol dia adalah simbol modulus. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Bagus, cikgu suka. Okey. Habis formula ataupun kaedah segitiga. Tengok, banyak dah soalan kita pergi. Kaedah segitiga, ini explanation cikgu. 2 tu contoh cikgu. Kemudian, cikgu tunjuk kaedah apa sesi latihan. Kita buat 4 latihan. Kemudian, kita pergi kepada 3 latihan lagi. Ini contoh cikgu. Kaedah segitiga dalam keadaan kotak kita dah pergi. Kaedah segitiga dalam keadaan jarak pun kita dah pergi. Okey. Cikgu nak pergi kepada kaedah yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. 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 Okey. Untuk kaedah yang seterusnya, semua orang kena fokus. Sebab apa? Sebab kaedah yang seterusnya banyak pakai. Banyak pakai. Kamu masuk form 4, kamu pakai. Kamu masuk form 5, kamu pakai. Form 3 pun dah pakai dah. Okey, maksudnya kamu boleh buka bab yang terakhir form 3, ada bahagian garis lurus. Nak kira kecerunan. Okey, jadi dekat sini kita panggil dia kaedah koordinat. Kaedah koordinat. Apa tu kaedah koordinat? Kaedah koordinat adalah kita menggunakan koordinat. Sah-sahlah kita guna koordinat. Okey, jadi masing-masing kita kena faham dulu tentang koordinat. Koordinat adalah satu keadaan dalam kurungan X, Y. Kamu kena baca X dulu baru Y. Dan formula kecerunan kita dekat sini, M sama dengan Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Apa tu cikgu? Ini kalau formula dia menggunakan kaedah koordinat. Dia ada 3 kaedah. 3 lain-lain formula. Kamu kena hati-hati yang tu. Okey, habis dekat sini salin. Tapi cikgu akan pergi kepada sesi contoh. Kejap, cikgu akan pergi kepada sesi contoh. Okey. Sesi contoh. Kita akan jawab kepada ini cikgu nak. Okey, cikgu akan jawab muka surat 3 ni. Yang pertama sekali, kita pergi kepada A, pergi kepada B. Silap. Kejap semua. Cikgu padam ni, cikgu nak buat kat sini. Biar kamu nampak contoh cikgu bagi. A pergi kepada B. Jadi, kita dah nampak dah kita punya koordinat. Ini adalah A. Okey, cikgu tunjuk. A pergi kepada B. Kita nak cari dia punya nilai kecerunan. Kita nak cari dia punya nilai kecerunan. Nak cari nilai kecerunan dia macam mana? Okey, tengok dekat depan. Yang pertama sekali, cikgu letak step dia. Tentukan koordinat 1 dan 2. Kamu sendiri yang kena tentukan mana satu koordinat 1 dan mana satu koordinat 2. Jadi dekat sini cikgu tentukan A sebagai koordinat pertama, B sebagai koordinat kedua. Habis dekat situ. Bila kita dah tentukan kita punya koordinat, jadi dekat A, dia akan jadi X1, Y1. Kalau tak nampak, cikgu buat warna lain. X1, Y1. Untuk B, dia punya koordinat kita setkan dia sebagai koordinat kedua. Dia akan jadi X2, Y2. Okey, step ni jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Yang kedua, masukkan formula. Maksudnya, kita gunakan formula yang cikgu dah bagi.
Formula dia adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Y2. Tengok betul-betul mana Y2. Y2 kita 7. Tolak. Y1. Ni Y1. Y1 kita 1. Letak 1. Per X2. X2 ni X2 ni. Dia 3. Kita letak 3. Tolak. X1 ni X1 ni 1. Letak 1. Lepas tu buat satu-satu. Habis selesai buat satu-satu. Selesaikan satu-satu. Atas dulu. 7 tolak 1 dapat 6. 3 tolak 1 dapat 2. Kemudian 6 bahagi 2 kita dapat 3. Jadi kecerunan A ke B adalah 3. Ini jawapan dia. Jelas ke? Cikgu tunjuk dekat situ. Boleh faham? Jelas. Okey. Jelas. Baik. Berdasarkan yang cikgu dah tunjuk dekat depan, kita cuba cari soalan B. Rujuk contoh yang cikgu dah tunjuk, cuba selesaikan soalan B. Cuba selesaikan soalan B. Okey, cuba buat soalan B cikgu tunggu. Dah siap, hantar jawapan dekat cikgu. Hadi dapat tak Hadi? Ada nama Hadi rupanya. Nama kawan cikgu tu. Hadi dapat tak? Dapat. Okey. PQ tu confuse. PQ tu cikgu dah tunjuk tadi. Okey, bagus. Okey, bagus. Ramai yang dapat. Alhamdulillah, bagus. Okey, cikgu ada soalan. Baguslah, cikgu sukalah yang tanya soalan ni. Bolehlah cikgu terangkan. Okey, bagus. Soalan dia, cikgu, mana satu koordinat pertama, mana satu koordinat kedua? Bagus soalan tu. Okey, cikgu jawab nanti. Okey, bagus. Hantar je kat cikgu Cumanya cikgu tak dan tangan. Tapi cikgu baca je tau. Cikgu baca dan cikgu tengok. Ada soalan, cikgu jawab. Okay, jangan risaulah kamu, cikgu tak berlutikkan kamu. Cikgu baca dan cikgu tengok. Woi, ada ni. Kena kira sampai habis. Kira sampai habis tau. Jangan kira sampai dah masukkan formula je. Mi ni macam pernah tengok je. Satu minit lagi. Okey, Naura. Bagus. Okey. Danisha. Bagus, Danisha.
SB tak perlu negatif. Bagus Aris. Okey. Bagus Nurdanisha Adriana. 1 dan 2 tugasan B. Okey, 1 minit lagi. Tepat 25 minit cikgu tunjukkan. Macam ni ke cikgu? Iya, betul. Begitulah. Okey, jadi yang tengah buat boleh sahaja terus buat. Okey semua, boleh cikgu nak kira dia punya kecurunan untuk B? Boleh. Okey. Boleh. Okey, baik. Okey, yang okey. Oh, tak benar, tak apa. Okey, jadi masing-masing pergi kepada soalan B. Mengira nilai kecurunan untuk soalan B. Okey, ada kawan kamu tanya cikgu dan cikgu akan jawab. Okey. Daripada soalan B, ada yang tanya cikgu, mana satu koordinat 1, mana satu koordinat 2? Tak kisah. Kamu sendiri yang tentukan. Contoh, kita pergi kepada B yang pertama cikgu tunjuk. Cikgu buat ini sebagai A sebagai koordinat pertama, B sebagai koordinat kedua. Bila A sebagai koordinat pertama, dia akan jadi X1, Y1. Bila B jadi koordinat kedua, dia akan jadi X2, Y2. Formula yang sama kita pakai. Formula tu jangan berubah. Nilai A dengan B boleh berubah. Formula jangan berubah. Formula kod lah mana-mana pun dia tetap Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi daripada formula yang cikgu tunjuk tu, kita apply dekat soalan B. Okey, tengok betul-betul. Y2 ni Y2. Negatif 2. Okey, untuk kelas cikgu. Kalau kamu dah power tak apa. Tapi cikgu assume semua dah power, cuma perlu pengukuhan lagi. Okey, bila ada negatif yang nak dimasukkan ke dalam formula, sila buat kurungan. Y2 ada negatif 2. Letak kurungan negatif 2. Tolak Y1. Y1 kita dekat sini adalah 1. Tolak 1. Per X2. Ni X2 kita, ni 2 kita. Tolak X1. X1 kita negatif 4. Setiap kali negatif letak kurungan. Supaya kita tak tertukar negatif untuk koordinat dan negatif untuk formula. Maksud cikgu apa? Ni negatif untuk formula. Ini negatif 4, negatif untuk koordinat. Sebab tu cikgu biasakan pelajar-pelajar cikgu sila letakkan negatif setiap kali, sila letakkan kurungan setiap kali kamu nak selesaikan ada nombor negatif. Untuk tekan kalkulator, tekan sebiji je dalam kalkulator. Negatif 2 dalam kurungan tolak 1 kita dapat negatif 3. Per 2 tolak dalam kurungan negatif 4, kamu dapat 6. Kecilkan 3 bahagi 6. Kamu akan dapat negatif 1/2 ataupun kamu akan dapat negatif 0.5. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Ya, cikgu. Boleh. Baik. Boleh, Okey, Bang. jadi bagus. Okey. Ada yang tanya cikgu tadi kan, nak pakai mana satu sebagai koordinat pertama, nak pakai mana satu sebagai koordinat kedua. Okey, tengok betul-betul. Tadi, ada kawan nak masuk. Tadi, cikgu buat dia sebagai koordinat pertama. Sekarang cikgu buat dia sebagai koordinat kedua. B, tadi B, cikgu buat dia sebagai koordinat kedua. Sekarang B, cikgu buat dia sebagai koordinat pertama. Okey, tengok betul-betul. Tu kan koordinat kedua. Dia akan jadi X2, Y2. B tu dia akan jadi X1, Y1. Kenapa? Sebab kita dah setkan dia sebagai koordinat pertama. Habis dekat situ. Betul ke cikgu? Boleh ke? Boleh.
cikgu akan buktikan. Okey, jadi cikgu pakai formula jangan berubah. Formula tu jangan kamu ubah pula. Okey. Masukkan dalam formula Y2. Ni Y2 kita, ni 1. 1 tolak Y1. Y1 kita negatif 2. Negatif 2. Per untuk X2. X2 kita 2. Letak 2. Tolak X. Silap. Itu X1. Okey, X2 ni X2 kita. X2 kita negatif 4. Letak kurungan negatif 4. Tolak X1 kita 2. Ya Atira. Atira ada soalan? Tak ada. Kita tekan. Okey. Sampai sini jelas ke semua? Sampai sini boleh faham? Boleh. Jelas. Okey. Boleh. Tekan sahaja kalkulator. 1 tolak Boleh. 2. Kita dapat 3. Negatif 4. Negatif 2. Kita dapat negatif 6. Jadi bila kita tekan kalkulator 3 bahagi negatif 6. Kita akan dapat negatif 1/2. Kalau kita tukarkan kepada perpuluhan. Kita tetap akan dapat negatif 0.5. Jawapan yang kita dapat dekat kiri adalah sama dengan jawapan yang kita dapat dekat kanan. Ini dia. Jangan kalau kawan kamu buat A1, kamu menyesal sebab kamu buat A tu 2. Untuk penentuan mana satu koordinat pertama dan mana satu koordinat kedua, kamu sendiri yang tentukan. Kamu sendiri yang tentukan dan pastikan bila kamu masukkan ke dalam formula, kamu masukkan nilai yang betul. Sekali je, satu je nilai silap, jawapan tu terus berubah. Jadi berhati-hati. Okey, habis dekat situ. Okey, perbezaan kaedah koordinat dengan kaedah segitiga tadi. Anis ada soalan? Ya Anis ada soalan ke? Tak ada, angkat tangan. Okey. Kalau ada soalan boleh WhatsApp cikgu kalau malu-malu ataupun boleh je terus suara. Perbezaan kaedah koordinat dengan kaedah segitiga. Kaedah segitiga, yang ni kita kena letak. Kalau dia naik dia positif. Ini positif, ini negatif. Oh, ni negatif. Sorry. S ke B negatif Okey, kita sendiri yang kena buat. Positif, negatif. Tapi kalau untuk kaedah koordinat kamu tak payah pening dia positif ke negatif sebab jawapan dia akan bagi kalau kamu punya dalam keadaan menurun dia akan dapat negatif. Dan kalau jawapan kamu dalam keadaan menaik automatik dia terus jadi positif. Jadi jangan pening. Untuk kaedah koordinat, dia sendiri. Dia dah set lah. Habis kamu kira, kalau dia dalam keadaan menaik, mesti jawapan kamu positif. Kalau dia dalam keadaan menurun, mesti jawapan kamu negatif. Tak payah nak pening-pening macam kaedah segitiga tadi. Itu cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Baik. Okey. Bagus. Okey, jadi untuk soalan ni habis. Cikgu nak pergi kepada kaedah yang terakhir. Cikgu nak pergi kepada kaedah yang terakhir. Kaedah terakhir kita panggil kaedah pintasan. Kalau siapa-siapa yang ambil bahasa Inggeris, kita panggil interception. Okey. Kaedah pintasan hanya boleh dibuat. Mak, cikgu dengar suara cikgu lagi sekali. Cikgu mute lah. Okey, sorry. Okey, jadi kaedah pintasan hanya boleh digunakan apabila kamu punya garis lurus pintas dekat paksi Y dan pintas dekat paksi X. Ini kita punya Y, ini kita punya X. Ini bila kamu nampak garis lurus tu, dia pintas. Dia potong dekat Y. Dia potong dekat paksi Y. Dia potong dekat paksi X. Kamu boleh pakai kaedah pintasan. Sebab apa? Sebab dekat situ kamu dapat dia punya nilai pintasan. Bila dia potong dekat Y, dekat sini, ini adalah nilai untuk pintasan Y.
Ni adalah nilai untuk pintasan Y. Kalau dia potong dekat paksi X, ini adalah nilai untuk pintasan X. Ni adalah nilai untuk pintasan X. Formula dia. Formula kalau kecerunan kaedah pintasan adalah M sama dengan pintasan Y. Pintasan Y bahagi pintasan X. Jadi yang ni senang je. Kita tengok apa nombor dia pintas dekat Y dan apa nombor dia pintas dekat X. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada sesi contoh. Ni penerangan. Ni penerangan. Okey, cikgu pergi kepada sesi contoh. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Boleh tengok dekat depan. Kita akan pergi kepada satu contoh. Lepas ni kamu buat yang lain. Okey. Okey, contoh A. Cikgu akan tunjukkan contoh A. A. Ingat, kaedah pintasan hanya boleh dibuat bila garis lurus kita potong kepada paksi X dan paksi Y. Jadi, okey, sebelum cikgu teruskan, apa koordinat B? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa koordinat B? 8,0. 8,0. Lagi. Tak tahu. Okey. Koordinat dibaca dalam keadaan buka kurungan X, Y. B, dekat sini belah bawah ni adalah kosong. Jadi, X dia kosong. Koma, Y dia 8. Jadi, koordinat B adalah 0,8. Itu cara baca koordinat. Untuk A, dia punya X. Kita baca X dia dulu. X dia adalah negatif 2. Y dia jatuh pada kosong. Negatif 2, kosong. Kenapa cikgu tunjuk ni? Nilai pintasan bila ada nilai kosong. Bila dia kosong dekat X, dekat situ kamu akan dapat pintasan Y. Bila dia kosong dekat Y, kat situ kamu akan dapat pintasan X. Okey, tapi tak payah pening-pening. Okey, itu cara nak cari dia punya nilai pintasan. Okey, habis dekat situ, cikgu pergi kepada dia punya pengiraan. Pengiraan dia M sama dengan pintasan Y. Dia terus bagi ni 8, ambil 8. Bahagi pintasan X. X dia negatif 2. Terus ambil negatif 2. 8 bahagi negatif 2. Oh, silap. Ni ada negatif. Ni ada negatif. Silap. Cikgu tertinggal. Okey, formula dia tambah negatif. Formula dia tambah negatif. Okey. Okey, yang penting tu nilai pintasan X dengan nilai pintasan Y. Okey. Jadi, untuk formula kaedah pintasan, mesti ada negatif. Cikgu tertinggal tadi, sorry. Okey, jadi dekat sini, untuk nilai pintasan dia, kena letak negatif awal-awal, per dengan pintasan Y dia apa? Pintasan Y dia adalah 8. Masukkan 8. Pintasan X dia apa? Pintasan X dia adalah negatif 2. Masukkan negatif 2. Negatif jumpa negatif dapat positif. 8 bahagi 2 dapat 4. Maksudnya nilai kecerunan untuk soalan A adalah positif 4. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham cikgu. Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Cikgu tunjuk lagi satu contoh. Nak cari nilai pintasan Y dengan pintasan X ni cikgu ajar tau. Kena tengok koordinat ni. Kena tengok koordinat. Okey, kena salin tau. Okey, sebab kadang-kadang soalan tu dia bagi. Cumanya cikgu takut kamu tersalah ambil nilai. Ingat, bila kamu tersalah ambil nilai, jawapan tu tak payah fikir panjang, memang salah. Sebab apa? Sebab nilai tu dah salah. Tu bahaya untuk matematik, memang kena hati-hati.
Okey, habis dekat situ, kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Cikgu tunjuk ni. Ni adalah soalan B. Okey, kita pergi kepada soalan B. Dekat sini kita boleh pakai formula pintasan. Sebab apa? Sebab kita punya garis lurus dia potong dekat paksi Y. Jadi bila dia potong dekat paksi Y, kita dapat nilai pintasan untuk Y. Dan bila garis lurus kita potong dekat paksi X, kita dapat nilai dia pintasan X. Intersection. Intersection. Formula dia adalah M sama dengan negatif. Pintasan Y dia apa? Pintasan Y, tengok balik. Pintasan Y adalah apabila X kita kosong. Cikgu pekatkan. Bila X kita kosong, inilah nilai pintasan Y. Letak negatif 6. Per pintasan X. Pintasan X. Pintasan X kan belah bawah ni. Pintasan X adalah apabila nilai Y kita kosong. Maksudnya, dekat sini kita dapat nilai Y kita kosong. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Okey, jadi bila nilai Y kita kosong, inilah pintasan X kita, 4. Jadi kita tekan kalkulator. Negatif dengan negatif dapat positif. 6 bahagi dengan 4, kita dapat 1.5. Ataupun kamu buat dalam bentuk pecahan, kamu akan dapat 3/2. Ni jawapan dia. Ada 2 jawapan. Satu jawapan dalam bentuk pecahan, satu jawapan dalam bentuk perpuluhan. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita cuba buat satu soalan sebab masa kelas kita dah nak habis dah. Okey, jadi kita cuba buat 2 soalan lah. Okey, menggunakan kaedah pintasan. Menggunakan kaedah pintasan. Cuba selesaikan 2 soalan. Soalan C dan soalan D. Untuk yang tak dapat nak salin nota, screenshot ataupun ambil gambar. Formula lain-lain. Formula lain-lain. Okey, habis. Okey, cuba buat cari nilai kecerunan soalan C dan D. Kalau jawapan tak nak buat dalam perpuluhan, boleh buat dalam pecahan ke untuk koordinat. Jawapan untuk kecerunan dia 2 je. Sama ada dia dalam keadaan koordinat ataupun silap. Sama ada dia dalam keadaan pecahan ataupun dia dalam keadaan perpuluhan. Semua kaedah macam tu jawapan dia. Kaedah segitiga, kaedah koordinat, kaedah pintasan, semua jawapan mesti dalam keadaan nombor perpuluhan ataupun nombor pecahan. Itu sahaja. Boleh buat dua-dua. Okey, bagus.
Okey, bagus. Boleh jawab, ramai boleh jawab. Bagus, pandai. Cikgu minta maaf tau. Cikgu tak dan tangan tapi cikgu baca je semua punya jalan kerja Okey, bagus man. Okey, bagus Aris. Okey, jadi dekat sini habis sudah masa yang diberikan. Senang je tau. Okey, ingat untuk kaedah pintasan hanya boleh dibuat apabila kita punya garis lurus. Ni garis lurus kita yang warna biru ni. Dia potong dekat paksi Y. Lepas tu dia potong dekat paksi X. Kalau dia berhenti sampai sini je, kamu tak boleh pakai kaedah pintasan. Kamu kena pakai kaedah koordinat. Sekarang, bila dia terus sampai sini, kamu boleh pakai kaedah pintasan. Sama juga dengan D. Formula kaedah pintasan adalah M, kecerunan sama dengan negatif. Kena ada negatif. Pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey. Jadi C, M sama dengan negatif. Pintasan Y dia 2. Pintasan X dia 4. Jadi dekat sini terus tekan kalkulator kita dapat negatif 1/2 atau kita akan dapat negatif 0.5. Habis dekat situ tu jawapan C. Jawapan D. M. Tengok kalau kat sini dia tak confusekan kamu. Dia tak confusekan kamu. Sebab apa? Sebab dia bagi satu je nombor. Tapi dekat sini dia boleh confusekan kamu. Ini X, ini Y. Ini X, ini Y. Okey, sekarang M sama dengan negatif pintasan Y. Mana satu pintasan Y? Pintasan Y adalah apabila X kita kosong. Ini nilai pintasan Y kita. Letak negatif 4. Per dengan pintasan X. Pintasan X tu apa? Pintasan X adalah apabila nilai Y kita kosong. Dia terbalik. Jadi inilah pintasan X kita. Kita letak negatif 5. Negatif jumpa negatif dapat positif. Kita akan dapat 4/5. Ataupun jawapan dia kita boleh tulis 0.8. Ini negatif kat bawah ada negatif. Okey. Jadi ini jalan kerja dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu ada 4 minit. Cikgu nak buat rumusan sikit. Habis dah kelas first class kita. Okey, cikgu tunjuk daripada awal apa yang cikgu dah ajar. Yang pertama sekali cikgu ajar apa tu garis lurus dan apa tu kecerunan. Okey, bila dia betul-betul tegak, bila betul-betul mengufuk, tiada nilai kecerunan. Nampak? Dan kecerunan hanya ada apabila dia dalam keadaan serong. Okey, habis dekat situ. Ya, Auni ada soalan ke? Tak ada. Okey. Tak ada. Okey. Jadi, lepas cikgu dah tunjuk yang tu. Oh, banyaknya. Dia Adika ada soalan? Kita tekan. Okey. Jadi, lepas tu cikgu tunjuk pula. Cikgu teruskan kelas cikgu dengan mana satu kecerunan lagi tinggi. Mana satu kecerunan lagi tinggi bila dia menaik dan mana satu kecerunan lagi tinggi bila dia menurun. Kat situ cikgu tunjuk dah. Okey, lepas tu cikgu teruskan kelas cikgu dengan latihan. Latihan untuk penentuan mana satu kecerunan yang tinggi dan mana satu kecerunan yang rendah untuk menurun dan untuk menaik. Habis dekat situ, kemudian cikgu proceed kelas cikgu adalah dengan cara mengira kecerunan. Yang pertama ada 3 kaedah. Cikgu pergi kepada kaedah yang pertama, kaedah segitiga. Ini adalah kaedah segitiga. Ini contoh, lepas tu kita kira. Ini pengiraan ke dalam kotak. Lepas tu kita proceed kepada pengiraan kaedah segitiga dalam jarak. Habis dekat situ, kita pergi pula kepada kaedah koordinat. Ini dia kaedah koordinat. Kita ada buat latihan dekat A dan kita ada buat latihan dekat B.
Dan akhir sekali, cikgu habiskan kelas cikgu dengan kaedah pengiraan kecerunan yang ketiga, iaitu kaedah pintasan. Ini dia kaedah pintasan. Kita ada buat satu contoh dan satu soalan. Okey, jadi sampai situ jelas ke semua kelas kita hari ni? First class? Boleh faham? Faham cikgu, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Boleh. Nota tu kena padu sikit. Nota tu bagi lawa sikit daripada cikgu punya nota. Bagi cun-cun meletup sikit. Okey. Okey, cikgu nak tanya Afiq Ryan. Afiq Ryan okey ke first class ni? Okey, cikgu. Okey, cikgu tak sempat lah nak tanya masing-masing. Boleh ke masing-masing chat cikgu nak tanya okey ke first class ni? Boleh. Kalau okey cakap bagus. Faham. Boleh tulis dekat chat. Cakap kalau faham cakap faham. Okey. Okey, faham. Bagus. Tulislah faham cikgu. Okey. Mantap, bagus, faham. Alhamdulillah. Okey. Jadi sampai situ sahaja untuk first class kita. Cikgu mengucapkan terima kasih. Selamat berehat dan selamat makan tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Waalaikumsalam. Baik, cikgu. Okey. Cikgu. Sama-sama. Cikgu, terima kasih. Cikgu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, Akil, Hadi. Okey. Terima kasih, cikgu. Bye. Cikgu. Sama-sama.